Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita di video yang berikutnya. Hari ini saya nak membawakan tajuk berkenaan PCOS. PCOS, apa itu PCOS? Bagi yang tak tahu, perkataan panjang dia PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Maksudnya poly itu banyak, cis lah, ovarian syndrome. Jadi daripada situ kita dapat faham bahawasanya PCOS ni dalam ovary wanita yang mengidap masalah PCOS, dia akan ada cis yang banyak dalam ovary dia. Sebab apa cis ni boleh berlaku? Sebab telur tak matang, berpunca daripada telur yang tak matang. Biasanya wanita bila ovulasi nak berlaku, telur tu kena matang dulu. Jadi untuk PCOS, telur dia tak matang, jadi dia terperangkap dekat dalam ovary. Jadi lama-lama dia membentuk cis. So bentuk cis kecil banyak, so jadi polycystic ovarian syndrome. Itu kalau yang dah macam tahap PCOS tegar, dia akan membentuk rantaian macam rantai mutiara bila dia scan. Dia akan nampak warna hitam semasa dibuat ultrasound. Itu adalah PCOS. Okey. Tadi dah faham maksud PCOS kan? So sistem dia biasanya PCOS ni period dia problem. Kita punya period bergantung kepada ovulasi. Ovulasi ni bermaksud ada telur matang yang keluar daripada ovary untuk disenyawakan. Tapi bagi PCOS, dia tak ada telur yang matang. Jadi kita punya period bergantung kepada ovulasi. Jadi bila tak ada telur matang, ovulasi tak berlaku. Jadi period bila dia kadang dia boleh jadi tak keluar lah sebab ovulasi tak berlaku, ataupun dia lambat sangat nak keluar period tu. Sebabkan ovulasi tu tak ada. Ada juga PCOS yang mengalami masalah period yang berpanjangan. Tak pun 2 kali dalam masa sebulan tu ada 2 kali period. So kecelaruan period tu disebabkan oleh gangguan hormon sebenarnya. PCOS ni sebenarnya masalah gangguan hormon lah. So hormon yang menyebabkan telur matang tu tak stabil. Jadi estrogen dengan progesteron jadi tak stabil. Bila estrogen ni keluar daripada kelenjar pituitary kita, bila dia tak stabil, dia akan merencatkan perkembangan telur. Jadi hormon yang membesarkan perkembangan telur ni, LH dengan FSH, luteinizing hormone dengan follicle stimulating hormone pula. Bila estrogen problem, LH dengan FSH pun jadi tak stabil. Jadi telur tu tak matang. Jadi estrogen akan berlebihan. Bila berlebihan, mulalah jadi kacau, macam-macam masalah. Termasuklah masalah period yang saya sebutkan tadi, sama ada period tu tak datang ataupun dia datang berpanjangan. Jadi apa yang perlu kita buat? Nombor 1 sebenarnya, kita kena stabilkan balik hormon ni. Itu stabilkan balik hormon estrogen dan progesteron. Progesteron ni dia akan keluar lebih banyak semasa kita dah berlaku ovulasi. Jadi kebanyakan PCOS, bila telur tak matang, ovulasi tak berlaku, jadi progesteron dia orang rendah. Itulah sebabnya kadang-kadang mengalami masalah senang gugur pula di kalangan PCOS. Jadi nak stabilkan dia, nombor 1 adalah turunkan berat badan. Kenapa kena turunkan berat badan? Sebab estrogen, hormon wanita, hanya keluar melalui 3 tempat. Satu adalah kita punya kelenjar adrenal di atas buah pinggang kita, ada 2. Kelenjar adrenal, ovary kita pun ada 2 sahaja. Lagi satu adalah visceral fat. Visceral fat ni adalah lemak pada organ. So lemak pada organ ni yang biasanya akan bertambah. That's why kita kena turunkan berat badan. Bila berat badan dah turun, hormon kita akan stabil. Jadi baru ovulasi tu senang berlaku, telur akan matang. Jadi paras hormon semua akan stabil, barulah kehamilan boleh berlaku. Sekiranya
kita tak turunkan berat badan, kita hanya mengharapkan pada ubat, memang kita boleh pregnant untuk rangsang telur bagi matang kan, tapi belum tentu jaminan bahawasanya kita punya kandungan akan stabil, sihat. Jadi kena turunkan berat badan supaya paras insulin pun adalah salah satu hormon. Biasanya PCOS dia relate dengan masalah insulin resistant. Jadi bila mengandung kadang-kadang akan kena itulah GDM, iaitu kencing manis semasa hamil. Banyak risiko sebenarnya PCOS ni. Darah tinggi, jantung, asma. Jadi dengan turunkan berat badan bukan sahaja akan stabilkan hormon, ia juga memberi kesihatan kepada anda dan anak anda nanti. So nak bawa badan pun senang, nak beli baju pun senang, nak diri pun senang, nak solat pun senang, nak berbuat aktiviti harian kita memang senang bila turunkan berat badan. Jadi nombor 1 memang kena turunkan berat badan. Tips-tips yang lain kalau nak amal boleh, tapi syarat utama turunkan berat badan dengan jaga makan. Jaga makan, biasanya kalau macam PCOS memang bagus stop gula lah. Lepas tu kurangkan karbohidrat. Sebab dua benda ni yang menjadi masalah besar pada PCOS. Sebab paras gula yang tinggi, dia mengganggu juga. Dia sangat mengganggu tubuh badan PCOS. Sebabnya insulin dah masalah. Bila berat badan berlebihan, PCOS dia akan relate dengan insulin resistant. Ada orang panggil sebagai insulin malas. Jadi insulin ni tugas dia macam mana tahu? Dia sebenarnya dia macam nak kata macam pelampung lah. Pelampung yang macam dalam kita punya flash kan, kata air tu dah cukup, dia stop kan pelampung tu. So kalau pelampung ni dia malas nak jalankan dia punya, so air tu melimpah-limpah. So paras gula dalam darah pun akan jadi tinggi. So itu yang masalah dia. Bila kita makan karbohidrat berlebihan, dia akan menyebabkan banyak gula ke dalam badan juga. Lepas tu tambahlah kalau kita ambil gula kan. So yang itu sebabnya kalau PCOS memang seeloknya amalkan diet yang stop gula dan kurangkan karbohidrat. Itu nombor 1. So bila kita amal macam tu, berat badan pun lebih senang turun. Dan lebih mudah nak turun berat badan adalah dengan berpuasa. Itu lebih mudah. Berpuasa lagi senang sebenarnya. So apa simptom-simptom PCOS? Kebanyakannya kalau biasanya masalah period tu satu hal, jarang nak jumpa OPK positif, ataupun ada yang jenis kerap sangat jumpa OPK positif sebab paras luteinizing hormon dia terlalu tinggi, so dia tak balance, so telur tetap tak matang juga. Lepas tu sering gugur, lemak di bahagian ari-ari, bahagian kita punya rahim tu, kalau walaupun dia berat badan dia normal ataupun dia kurus, biasanya yang saya tengok di bahagian ari-ari itu akan ada lemak. So lemak tu yang wajib diturunkan. Walaupun berat badan kita okey, turunkanlah at least 2 ke 3 kilo macam tu walaupun berat badan kita normal. So sampai kita dah ada ovulasi setiap bulan. Lepas tu apa yang boleh buat lagi, kita boleh urut. Urut ni sebenarnya dia melancarkan peredaran darah. So dalam darah tu akan ada hormon. Sebenarnya hormon kita ni dapat detect melalui darah kan. So bila kita lancarkan peredaran darah, so rangsangan urutan tu dapat membantu membekalkan hormon yang mencukupi pada kita punya ovary. Dan memang ada testimoni daripada saya punya pelanggan sendiri, bila saya urut beliau, dia punya OPK sebelum ni tak jumpa positif, tak pernah jumpa. So lepas tu dah jumpa OPK positif dan dia berjaya pregnant, Alhamdulillah. Sebab apa? Rangsangan urut ni membantu perjalanan darah. Dan biasanya daripada sudut tradisional, PCOS ni rahim dia bersifat sejuk. Bila kita nak mengandung, kita nak incubate telur, kita nak incubate baby dalam kita punya rahim, seorang wanita tu diperlukan rahim yang panas. Terlebih panas tak boleh lah, tapi dia kena panas. Kena panas. Tapi biasanya PCOS ni rahim sejuk. Bila rahim sejuk, kalau daripada sudut tradisionalnya, secara logik akal kita, sejuk, dia nak incubate, so baby tu tak boleh nak berkembang. Itu salah satu menyebabkan kita punya masalah keguguran sering berlaku pada PCOS. Jadi nak lemak tu sendiri sebenarnya dia bagi rahim sejuk. Bagi saya, daripada saya punya pendapat, rahim sejuk ni akibat lemak yang sebenarnya lemak yang banyak, yang tu sebenarnya dia menyejukkan rahim. So buang lemak tu,
exercise selalu, minum air putih banyak, jangan minum air manis langsung kalau nak pregnant. Lepas tu kalau kita mengandung esok pun, kalau kita minum air putih saja pun sudah mencukupi berbanding dengan minum air kafein, air yang ada gula apa semua. Memang tak bagus. Bukan saja PCOS, masalah lain pun sama. Dan PCOS lagi satu, kadang-kadang ada masalah hyperplasia. Hyperplasia maksudnya period dia terlampau lama tak keluar. Dia darah tu ada kat dalam, dia berkumpul. So di rahim tu terlalu tebal. Ada juga PCOS yang jenis begitu. Ada juga PCOS yang ada masalah testosteron tinggi. Maksudnya hormon lelaki dia tinggi. Kita biasanya manusia dia akan ada dua hormon, tak kira lelaki atau perempuan, cuma yang mana dominan, maksudnya yang mana yang tinggi lah. Macam untuk wanita, estrogen dengan, kita akan ada dua hormon lah, estrogen dengan testosteron. So estrogen kita akan tinggi untuk wanita. Kalau lelaki, testosteron dia orang akan tinggi. So itu sifat lelaki dia orang. Jadi bila bagi PCOS, testosteron tu kadang-kadang ada yang tinggi, ada yang tak, testosteron tak ada masalah, normal. Ada yang mengalami masalah testosteron yang tinggi juga, jadi tumbuh janggut kan, bulu-bulu pada kaki apa semua. So sifat kelakian tu ada juga. Jadi macam mana nak bagi ni balik, berbalik kepada apa yang saya bagi tahu tadi, turunkanlah berat badan tu, insya-Allah nanti hormon, semua hormon termasuk insulin lah apa semua akan lebih stabil. So poin utama memang kena turun berat badan. Dan biasanya daripada pengalaman saya, sejak daripada 2012 fokus pada bab TTC, fokus pada membantu TTition ni semua. Kebanyakan PCOS ni once dah pregnant dia akan cepat selepas itu. Biasanya akan cepat dapat anak kedua, ketiga, keempat tu kebiasaannya lah. Kebiasaannya daripada pemerhatian saya memang senang sebenarnya selepas tu. InsyaAllah jangan putus asa. Yang biasanya PCOS dia bagi alasan nak turun berat badan tu susah. Sebenarnya bukan susah sebab usaha kita tak cukup. Dia bagi alasan kata metabolisme ada problem. Dia kata PCOS ni macam susah sikit nak turun berat badan. Sebab sepanjang pengalaman saya dah jumpa ribuan PCOS yang dah berjaya turun berat badan dengan usaha yang cukup kuat, yang keras dan konsisten. Bukan usaha kejap tinggal on off ataupun main-main. Biasanya itu memang takkan dapat hasil lah. Jadi bendanya kita kena set dalam kepala, aku boleh, jadi kita akan boleh. So ingat ya, estrogen yang problem untuk PCOS ni. So berat badan tu kena turun sebab kita nak turunkan, pecahkan lemak-lemak dalam badan tu. So baru hormon kita stabil. Yang itu point utama dia. Kalau yang lain, kalau kita nak buat tips ke apa ke, point utama tetap turun berat badan. Tak kira lah dia kurus atau apa, kena turunkan berat badan tu sikit. Sampai mana ada yang bertanya pada saya, sampai kita punya ovulation ada 6 bulan berturut-turut, supaya nak pastikan kita punya rahim kita tu dia kategori kuat. So dia dapat, bila kita mengandung tu dia dapat pegang baby kuat. So hormon kita stabil kan. 6 bulan tu sebenarnya. Sebab penting, sebab progesteron pun sangat penting. Progesteron ni datangnya daripada selaput telur selepas ovulasi berlaku. Jadi selaput telur tu dia akan mengeluarkan progesteron yang tinggi selepas ovulasi. Jadi macam PCOS jarang ada ovulasi, jadi progesteron tu rendah. Itu yang jadi kategori rahim tak kuat. Jadi bila ovulation tu ada, so dalam masa 6 bulan, so progesteron tu akan lebih stabil, so dini rahim tu lebih kuat. So bila mengandung, baby senang menempel. Kebiasaannya PCOS ni susah nak mengandung disebabkan telur tak matang. Telur tak matang, ovulasi tu tak ada. Once ada ovulasi tu biasanya lebih mudah untuk hamil. Dan sebenarnya PCOS bagi saya dia ada 3 kategori tau. Tadi saya lupa nak sebutkan. Okey, 3 kategori. Pertama peringkat dia, maksudnya bukan 3 kategori lah, maksudnya dia peringkat dia. Permulaan telur tak matang. Bila scan tak nampak pun sis tu sebenarnya. So bila dah buat blood test, baru kita nampak keseimbangan hormon antara LH dengan FSH tu problem sikit. So yang tu kategori peringkat pertama. Lepas tu masuk ke peringkat kedua, mild PCOS. Mild PCOS ni bila dengan bantuan Clomid contohnya, so ovulation tu boleh ada. Itu adalah mild PCOS. Kalau lagi satu, peringkat yang berikutnya adalah PCOS tegar. PCOS tegar ni dia memang bagi ubat dos yang tinggi Clomid kan. Contoh Clomid dos yang tinggi
sampai 5 biji sehari Clomid. Bermakna ada yang pernah saya tengok 5 biji sehari dia makan, so 250 gram, still telur dia tak ada respon. Itu dipanggil PCOS tegar. Rasa yang PCOS tegar ni lah yang nampak rantaian, dipanggil rantai mutiara. So dia bulat banyak dalam ovary tu. So itu ada tiga kategori lah. Dan PCOS ni bila mengandung, bukan selain daripada sekerap gugur, dia itulah macam saya ada sebut tadi, risiko nak kena kencing manis semasa hamil, darah tinggi, asma, kecacatan baby dalam perut, kematian baby tiba-tiba sebab paras gula tinggi. So baby pun problem dekat dalam sebenarnya. That's why yang kita kalau sebelum pregnant memang kena turunkan berat badan, stabilkan segala hormon, sihatkan dalaman dulu, baru kita pregnant supaya anak kita tu sihat. Sebab ada saya jumpa kes baby yang tiba-tiba meninggal dalam perut, anak dia ada jantung berlubang sebab akan berlaku kecacatan semasa perkembangan bayi bila kita ada kencing manis dan sebagainya. Sebab bendanya jangan kita fikir untuk diri kita hamil saja, pastikan kita hamil dengan anak yang sihat dan kita sendiri sihat. Itu poin yang paling penting. Kalau kita tak usaha semasa TTC untuk jaga kesihatan, benda tu akan efek sebenarnya kepada anak kita. So saya rasa harap yang mana yang dah menonton ni dapat manfaat. Apa itu PCOS, apa simptom-simptom dia, macam mana nak atasinya, dan kena tahu apa risiko sekiranya kita mengandung tanpa kita jaga kita punya tahap kesihatan. Okey, semoga bermanfaat. Saya doakan semua titician yang belum lagi berjaya digunakan Zurek yang sihat dan soleh dan solehah, insya-Allah. Okey, kita doa sama-sama. Usahalah dengan konsisten, jaga makan, bersenam dan berdoa lah, insya-Allah. Selagi kita ada rahim, selagi itu kita boleh mengandung, insya-Allah. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.